Bagi menerangkan secara ringkas apa itu politik perkauman, politik perkauman adalah amalan pelaku politik mengeksploitasi isu bangsa untuk memajukan agenda. Hal ini sering diperkatakan oleh masyarakat Malaysia tentang sejauh manakah politik perkauman ini telah menghalang kemajuan negara. Antara isu-isu yang sering diperkatakan adalah elemen politik seperti ungkapan kebencian, ketidakmatangan politik serta terlalu taksub terhadap sesuatu parti dan kerjasama antara kaum untuk membentuk perpaduan. Bagi kajian ini adalah mengenal pasti punca-punca isu politik perkauman semakin berleluasa. Yang kedua, menghuraikan langkah-langkah menangani isu politik perkauman. Bagi mencapai objektif 1 dan objektif 2 iaitu mengenal pasti punca-punca isu politik perkauman semakin berleluasa dan menghuraikan langkah-langkah menangani isu politik perkauman dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di daerah Kuala Nerus, Terengganu. Oleh itu, kaedah soal selidik telah digunakan dan seramai 35 orang responden telah disoal selidik secara dalam talian menggunakan Google Form. Dan seramai 2 informan telah memberikan pandangan berkaitan politik perkauman melalui kaedah temu bual dan ini dijadikan asas untuk kaedah soal selidik dalam kajian kami. Berdasarkan hasil kajian kami merujuk jadual dan catapai 1, kami mendapati seramai 24 orang iaitu 68.6% sangat bersetuju dengan pernyataan ketidakmatangan politik serta terlalu taksub kepada parti tersebar kaum menyebabkan isu politik perkauman semakin berleluasa. Ini membuktikan bahawa pernyataan ini menjadi pernyataan pertama tertinggi responden memilih sangat bersetuju. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa ramai rakyat pelbagai kaum di Terengganu berpendapat bahawa ahli politik perlulah bersifat terbuka dalam menerima sistem demokrasi parlimen iaitu kewujudan pelbagai parti yang bertanding agar tidak wujud isu sentimen perkauman. Berdasarkan hasil kajian kami, merujuk jadual dan catapai 1, kami mendapati seramai 29 orang iaitu 82.9% sangat bersetuju dengan pernyataan elemen politik perkauman seperti ungkapan kebencian hate speech tidak sepatutnya dimainkan. Ini membuktikan bahawa pernyataan ini menjadi pernyataan pertama tertinggi responden memilih sangat bersetuju. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa rakyat di Kuala Nerus cakna tentang kesan politik perkauman. Pencarian isu dan patriotisme. Pada era globalisasi ini, terdapat beberapa signifikasi patriotisme. Antara signifikasi patriotisme yang dapat saya kemukakan adalah membina nilai persefahaman dan penyatuan antara kaum, menjadi pemacu kepada kemajuan negara serta satu pelaburan strategi ke arah keselamatan negara. Namun begitu, isu politik perkauman mampu memecah belahkan rakyat Malaysia. Hal ini berlaku dikatakan demikian kerana tiada semangat perpaduan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Tanpa perpaduan, rakyat Malaysia yang berbeza bangsa, latar belakang dan agama akan mudah diprovokasi dan diadu domba oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan mereka sendiri. Dengan kefahaman patriotik yang tinggi, pemeliharaan dan pemeriksaan perpaduan dapat dibentuk dengan mudah. Dengan ini, peristiwa yang dapat menggugat keamanan negara seperti peristiwa 13 Mei dapat kita hindari. Eja binti Abdul Rahman akan meneruskan lagi perbincangan mengenai isu politik perkauman dan patriotisme. Seperti yang telah dinyatakan oleh Profesor Diraja Unggu Aziz, patriotisme tidak harus dipandang sepi dan dipandang enteng oleh rakyat sehingga rasa kesetiaan kepada negara sekadar ungkapan dan tanggungjawab yang hanya diletak di atas bahu pemimpin lapisan pertama iaitu Perdana Menteri semata-mata. Sebagai contoh, dalam tampuk kepimpinan, rakyat seharuslah mengambil cakna akan siapa yang menjadi wakil suara mereka di Parlimen. Adakah suara mereka akan didengar dan disampaikan di Parlimen? Jika politik perkauman ini dipandang sepi dan dipandang ringan, tidak mustahil peristiwa berdarah 19 Mei 1969 akan berulang kembali. Seterusnya, perbezaan dari segi ideologi, kaum dan parti politik adalah sesuatu yang normal dan biasa dalam sesebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan cara berfikir kita tidak sama. Cara berfikir kita berbeza-beza menurut persepsi individu itu sendiri. Namun begitu, ia tidak sepatutnya dijadikan sebagai suatu halangan kepada usaha untuk memakmurkan negara. Apabila soal kemajuan negara ini dibangkitkan, segala perbezaan haruslah ditolak ke tepi dan digantikan dengan semangat kerjasama yang tiada berbelah bagi. Misalnya, sebagai contoh, semasa banjir besar pada Disember 2021 yang telah melanda semenanjung Malaysia, tidak kira parti pembangkang atau kerajaan, mereka telah berganding bahu untuk sama-sama menghulurkan bantuan. Sikap seperti inilah yang harus kita terapkan dan kita kekalkan dalam politik negara dalam misi untuk memajukan negara.
sifat yang perlu ada pada seorang pemimpin adalah adil dan saksama. Pemilihan khalifah atau pemimpin dalam Islam perlu diambil serius kerana bentuk dan corak kepimpinan itulah nanti yang akan memandu umat sama ada ke jalan yang diridai atau sebaliknya. Isu politik perkauman menjadi masalah disebabkan kegagalan pemimpin yang akhirnya akan mengheret negara ke arah kemunduran. Ahli politik perlulah mempunyai sifat yang adil dalam menilai konsep perpaduan kaum di negara Malaysia. Sebagai contoh, ahli politik hendaklah menerima segala jenis kepelbagaian kaum tanpa perlu mencetuskan sebarang isu sensitif. Selain itu, ahli politik perlulah tidak buta dalam menilai kelebihan sesebuah kaum sehingga sanggup merendahkan kaum lain demi mendapatkan pengikut yang ramai. Segelintir ahli politik ada kalanya lupa bahawa politik kepimpinan perlu mengikut sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah insan yang paling tepat untuk diteladani oleh pemimpin pada zaman ini kerana baginda bersifat lengkap tanpa memiliki sebarang kelemahan daripada aspek akhlaknya. Jika zaman ini kuasa sering berupaya mengelapkan mata pemimpin hingga tanggungjawab besar itu dilihat sebagai jalan mudah untuk mengumpul harta kekayaan, sedangkan Rasulullah SAW pula kekal tawaduk dalam menunjukkan kepimpinan bermaruah. Nilai dan sikap yang kedua adalah toleransi dalam masyarakat. Ahli-ahli politik perlu menteladani sifat-sifat dan cara hidup Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi Muhammad mempamerkan toleransi yang tinggi terhadap orang bukan Islam. Contoh terbaik toleransi yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah dari sudut perlembagaan itu sendiri. Apabila baginda berhijrah ke Madinah, selain peranannya sebagai pemimpin agama, baginda juga menjadi pemimpin politik sebuah negara ditadbir mengikut ajaran Islam. Selain itu, pentadbiran yang dilaksanakan menuntut undang-undang tadbir urus yang jelas bagi memastikan keharmonian dan kestabilan. Pelbagai agama dan kepercayaan dapat hidup dengan damai. Bagi konsep politik perkauman, ahli politik perlu bijak membangunkan negara melalui toleransi sesama masyarakat yang berbeza kaum, budaya dan agama. Mengikut sunnah Rasulullah SAW, di dalam kandungan perlembagaan yang digubah oleh beliau adalah semua penduduk Madinah, kaum muslimin serta orang bukan Islam dirujuk sebagai satu bangsa. Ahli politik perlu menyatukan semua rakyat Malaysia berbilang kaum ini sebagai satu bangsa bagi mewujudkan suasana aman dan harmoni di negara. Saya akan memperjelaskan mengenai solusi. Solusi kami yang pertama adalah rakyat mestilah bergaul sesama sendiri walaupun berbeza kaum bagi mengelakkan isu perkauman dalam meraih undi. Seterusnya, aktiviti pemufakatan dapat mengelakkan rakyat Malaysia daripada memilih pemimpin daripada kaumnya sendiri. Di samping itu, kesepakatan kaum dapat mengelakkan daripada berlakunya ungkapan kebencian ataupun dalam bahasa Inggeris yang dikenali sebagai hate speech antara kaum. Tambahan pula, rakyat tidak sepatutnya terlalu taksub dengan parti politik sehingga menyebabkan hubungan silaturahim antara kaum terputus. Okey. Untuk solusi yang seterusnya, dalam memberi kerjasama yang baik antara kaum, diharapkan juga masyarakat supaya menghormati sesama kaum dan juga berhati-hati dalam mempertikaikan isu yang berkaitan dengan politik perkauman. Untuk solusi yang keenam pula, generasi muda kini perlu dilatih untuk memimpin komuniti perkauman, institusi atau organisasi supaya mereka dapat mempengaruhi pengikut secara positif dan juga adil dalam membuat keputusan. Untuk solusi yang ketujuh, sebagai masyarakat, kita perlulah mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei yang pernah berlaku, iaitu pembelahan antara kaum. Jadi, melalui peristiwa ini, kita perlulah mengambil pengajaran daripada peristiwa tersebut supaya peristiwa ini tidak berlaku lagi pada masa kini. Untuk solusi yang terakhir adalah antara usaha yang dilakukan ialah dengan menumbuhkan sekolah jenis kebangsaan. Sekolah jenis kebangsaan ini dapat membantu mengatasi masalah perpecahan kaum yang telah berlaku sejak zaman penjajahan lagi. Namun dapat disatukan semula dengan adanya sekolah jenis kebangsaan ini. Hal ini demikian dapat memupuk perpaduan antara kaum dengan cara mereka mengenali dan belajar berinteraksi dengan baik antara satu sama lain.